Alright, now let's go to stative verbs. Apa benda stative verbs ni? Alright, now stative verbs describe states, not actions. Maksudnya, stative verbs ni dia menggambarkan keadaan dan bukannya perbuatan. Dalam verb-verb yang kita belajar dalam present simple tense, kan, subject, verb. Dengan present continuous tense, subject, auxiliary, verb. Okay, verb dalam present continuous tense dan verb dalam present simple tense tak sama dengan stative verbs sebab verbs dalam present simple dan verbs dalam present continuous adalah action verbs. Stative verbs adalah kata kerja yang menggambarkan situasi. Okay. Common stative verbs talk about feelings, emotions, senses, states of mind, and possession. Okay, stative verbs ni biasanya dia menggambarkan ataupun dia memberi situasi yang bercerita tentang feelings, perasaan, emotions, emosi, senses, deria, states of mind. States of mind ni macam I think, saya rasa, macam tu. And possession dan juga kepunyaan. Okay. We do not use them in continuous tenses. Right. Stative verbs ni kita tak guna dalam bentuk yang ada ni, ing ni. Kalau present continuous kan ada ing, right? Present continuous wajib ada ing. Tapi stative verbs, kalau you nak guna stative verbs, automatic tak ada ing. Kenapa? Jangan tanya kenapa. Sebab memang peraturan dia macam tu. We do not use them in continuous tenses. Memang peraturan dia macam tu. Contoh yang pertama. My mother hates doing household chores. Mak saya benci buat kerja rumah. Contoh, mak saya tak suka buat kerja rumah. So, mak saya ni dia malas, dia tak suka, dia ambil orang gaji. Sebab tu dia benci, dia tak suka. Okay, so hates ni adalah verb. Verb yang apa? Stative verbs. Ada ing tak? Nampak tak? Ada ing tak? Tak ada. Kenapa? Memang peraturan dia tak ada ing. Now, hates. Hates ni adalah feelings. Alright. Now, let's go to example number 2. Example number 2. My colleagues look very cheerful today. My colleagues, rakan sekerja saya, plural, look. Nampak tak ni? Look ni tak ada S. Kenapa? Sebab my colleagues, plural. Hates tadi ada S. Kenapa? My mother, singular. Okay, back to sentence number 2. My colleagues look very cheerful today. Rakan rakan-rakan sekerja saya kelihatan sangat ceria hari ini. Alright. Now, look ni masuk bawah apa? I think it look. It's not a feeling, it's not an emotions. Senses lah, because it's something you can see. You boleh nampak, you punya rakan sekerja ni kelihatan ceria hari ni. Semua orang nampak happy-happy je. Okay, now. Sentence number 3. Some experts believe peers are more important to teens than family. Sesetengah pakar percaya. Nampak tak ada S. Kenapa tak ada S kat sini? Sebab sini ada S. Kenapa sini ada S? Sebab pakar-pakar. Plural. Sesetengah pakar percaya rakan sebaya, peers, are more important, lebih penting kepada remaja daripada keluarga mereka sendiri. So, ada orang cakap remaja ni bagi mereka, dia orang punya rakan-rakan sebaya lagi penting daripada keluarga dia orang sendiri. Dia orang anggap rakan sebaya ni lebih penting daripada keluarga dia sendiri. Okay, so dekat sini some experts adalah you punya subject. Subject yang plural sebab ada S. Believe adalah you punya verb. What kind of verb? Stative verbs. What kind of stative verbs?
Believe, percaya. Percaya is not a possession. Bukan hak milik. It's not a state of mind. Oh, I think it is a state of mind. Sebab pakar-pakar ni dia percaya bahawa rakan sebaya lebih penting kepada remaja berbanding keluarga mereka sendiri. So maybe diorang buat research lah, diorang buat kajian, dan kajian tu menunjukkan bahawa bagi para remaja, rakan sebaya mereka adalah lebih penting kepada mereka. Keluarga tak penting sangat, rakan sebaya lagi penting. Gitu. So dekat sini you nampak tak? Hates, look, believe. Ada ing? Ada tak ing macam ni? Tak ada. So stative verbs memang tak akan guna ing. Okay? Dan satu lagi, untuk you nak bezakan stative verbs dengan action verb dalam present simple dan action verb dalam present continuous, stative verbs ni, perbuatan ni you tak boleh nak buat. Perbuatan tu kita tak nampak. Contoh hates. Macam mana you nak buat perbuatan tak suka? You boleh gambarkan tapi you tak boleh buat, faham tak? Sama lah macam look, kelihatan. Saya kelihatan cantik hari ni. I look pretty today. Macam mana I nak buat? I nak tunjukkan I nampak cantik. I boleh pakai makeup tapi verb I pakai, bukannya kelihatan. Sama lah macam believe. I believe you. Saya percaya kepada awak. Macam mana you nak tunjukkan perbuatan yang percaya tu? Faham tak? So, stative verbs ni sebenarnya bukanlah actions tapi lebih kepada states, situasi. Okay. Tetapi, however, alright. However, some verbs can be both stative and action verbs. Okay. Walaupun begitu, ada sesetengah verbs ni, ada sesetengah kata kerja, dia boleh jadi stative verb. Dia boleh menggambarkan situasi, dan dia juga boleh jadi action verb. Dan dia juga boleh jadi perbuatan. But with a change in meaning. Tapi maksud dia berubah lah. Faham tak? Perkataannya sama tapi maksudnya berubah. Contoh yang diberi di sini ialah, look at number 1. Look at number 2. Okay. Contoh verb yang diberi, appears. Bawah ni, are appearing. Allah, are appearing. Okay, so appears dengan are appearing ni, dia punya root word, kata asalnya ialah appear. Okay. Alright, macam yang teacher cakap tadi, ada sesetengah verbs, dia boleh jadi stative dan dia boleh juga jadi action verbs. Alright, contoh yang diberi ialah appear. Appear, kalau dalam bentuk stative verbs, you tengok kat contoh pertama. My baby brother appears to be sleeping. Adik lelaki saya kelihatan sedang tidur. Ataupun adik lelaki saya nampaknya sedang tidur. Appears in sentence number 1 maksudnya seems, kelihatan. Faham tak? Macam mana you nak tunjukkan perbuatan kelihatan tu? You just appear like that. So macam mana you nak tunjuk? I harap you faham lah explanation I ni ya. If you do not understand, please comment. Okay? Right. Kalau malu nak komen pun, DM, PM. You know my number. Those who do not know my number, private message me on YouTube. Okay, so sentence number 2. My classmates and I are appearing in a play about relationships. Rakan-rakan saya dan saya akan muncul ataupun akan mempersembahkan sebuah play. Persembahan about relationships, tentang hubungan. Relationships here means, it could refer to a romantic relationship lah. Okay, so appear dalam number 1, number 1, merujuk kepada situasi. Apa situasi? Situasinya ialah adik saya sedang tidur. My baby brother appears to be sleeping. Adik saya nampaknya tengah tidur lah. So, situasi apa tu? Situasi adik you sedang tidur. Perbuatannya apa? Perbuatan adik you adalah tidur. Tapi situasi dekat sini appears, merujuk kepada adik you sedang tidur. Faham tak? So, action verb dalam sentence number 1 is not appear. Action verb dalam sentence number 1 is actually sleeping. Siapa yang tidur? My baby brother.
Appears ni apa? Appears, like I said, is not actions. It is a state. Yeah. Alright. Sentence number 2. Dia ada satu je verb. Apa dia? This one. Appearing. Appearing dalam bentuk ing. Kenapa? Sebab my classmates and I ni akan muncul, akan membuat persembahan. So, ia merujuk kepada present continuous rule yang this one, plans and arrangements. You dengan kawan-kawan you ni, you dengan rakan-rakan kelas you ni dah plan dah untuk muncul dalam sebuah persembahan. Okay, mestilah you plan kan, mestilah you rancang. Alright, so you akan guna present continuous, peraturan, di bawah peraturan, di bawah situasi, plans and arrangements. So this one are appearing in sentence number 2. It's not a stative verb, it is an action verb. Appears in sentence number 1, like I have explained before, is not referring to an action, it is referring to a state. What kind of state? Baby brother sleeping. Okay? Faham? Okay. So, macam saya cakap, appears ni, satu je contoh yang dia beri. Salah satu contoh stative verbs yang boleh jadi stative dan action verbs tapi membawa maksud yang berbeza. Number 1 maksudnya kelihatan ataupun nampaknya. Adik saya nampaknya sedang tidur lah. Number 2, appearing maksudnya akan membuat persembahan ataupun akan muncul dalam persembahan. Okay? Faham tak? Perkataan yang sama tapi maksud yang berbeza. So, ada setengah-setengah verbs tu dia boleh jadi stative macam sentence number 1 dan dia juga boleh jadi action verbs macam sentence number 2. Okay? So that's all for now. Good luck.